bahasa ni terus berkembang, ilmu pengetahuan terus berkembang kan. Jadi pembinaan bahasa ni mesti terus menerus kan. Dan hubungan akrab dengan Indonesia dalam soal pembinaan bahasa ni mesti terus. Sebab Indonesia ni dia bukan main banyak ilmu pengetahuan dalam bahasa dia yang kita tak dapat gunakan di sini. Sebab pengaliran buku antara Malaysia dan Indonesia masih ada sekatan di kedua-dua pihak ataupun terutamanya daripada pihak di sana. Di sana. Jadi ini pihak kerajaan harus mengambil inisiatif bagaimana lalu lintas buku kan, daripada sini ke sana, daripada sana ke mari tak ada masalah. Dari sana. Dan bayangkan di Indonesia tu sampai PhD-nya dia masih mengajar dalam bahasa dia kan. Jadi kerana istilah-istilah teknikal ni kita tak perlu terjemahkan kan, digunakan. Dan dia jauh lebih ramai academician kan, di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan. Jadi sayang kita daripada satu bahasa serumpun, daripada dunia ekosistem yang sama kan, tapi lalu lintas budaya ni tak ada sepatutnya, terutama buku ilmu pengetahuan kan. Pernah ada ke tu? Pernah rancak tak? Dan dia rancak, memang rancak tu tahun 60-an. Tahun 60-an. Ada satu jawatan kuasa terminologi, pembinaan istilah. Indonesia dan Malaysia sekali. Kenapa kita berhenti buat tu Itu saya pun tak tahulah kan. Ke Datuk tak nak cakap? Ini proses pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan dengan Malaysia ni mesti terus. Kita bahasa serumpun dan Islam pun agama yang penting kedua-dua kan. Dan banyak kita, saya pernah belajar di Indonesia 2 tahun kan. Saya boleh katakan sebahagian daripada orang kata idea-idea ataupun penulisan saya ni saya timba daripada bacaan saya pada Khazanah Indonesia. Dan saya berinteraksi dengan ilmuwan-ilmuwan dia yang banyak menulis buku kan dalam bahasa Indonesia. Dan dialog ilmu kan sangat intens di sana. Berbanding dengan sini, kita masyarakat Melayu sini masih sopan santun kan, budi bahasa, menjaga hati kan. Sana kalau ada dialog ni, dialog memang keras punya. Kita tak boleh replicate dia di sini tu masyarakat kita tidak boleh lagi Satu, kita tak ramai kan. Lagi satu, hari ni kita berdebat, besok jumpa kat kantin kan. Ini limitation kita lah kan. Yang kedua, tradisi polemik ni memang tidak kuat di negara kita. Tradisi polemik itu tidak Indonesia kuat. Sejak angkatan 45 dari segi perdebatan, bukan saja di antara golongan komunis dan golongan demokratik, tapi di kalangan sastrawan sendiri kan. Perdebatannya kan. Dan seniman-senimannya memang anti convention, anti orang kata selalu ialah dia kebudayaan dia banyak kan. Manado, Bugis, Makassar, Jawa kan. Yang banyak kita tak faham tentang dia. Masa Datuk punya pergaulan dengan golongan asas 50-an di kalangan para intelek kita dan penulis kita tu pun tidak ada ke tu jenis-jenis perdebatan yang intens sesama kita berlaku? Kita berbeza dengan Indonesia. Kita pasal kita komuniti tu kan. Dia balik jumpa bulan depan, jumpa kat kantin kan. Dan tradisi bukan macam tu ke sifatnya sepatutnya? Kita boleh berdebat, lepas tu kita boleh pergi minum sama-sama. Ini memerlukan kematangan.
Kematangan kita ni di Indonesia ni lain. Dia punya intellectual, orang kata sejak zaman Khairi Anwar lagi kan. Masalah berdebat ni kan, bertukar-tukar fikiran ni sebahagian daripada kehidupan seniman. Kita sini yalah balik-balik orang itu jugalah kan. Jadi itu kadang-kadang ialah saya suka kalau berdialog lah secara terbuka kan. Dan Datuk banyak kali tak dapat peluang berdialog secara terbuka tu lepas. Saya dengan Krisma dengan apa tu memang banyak berdebat. Dan dia suka berdialog untuk menguji pendapat dia. Dia selalu pick up saya kat anu tu. Dia sama Ismail tu dia punya group lah kan. Katalah dengan Christmas tu seminggu sekali ke berapa kali memang Datuk akan minum-minum semua ke macam mana tu? Tak, saya dia sebenarnya dia kesunyian kan. Tidakkah semua penulis kesunyian tu? Seorang pemikir kan. Seorang pemikir dia sejak dia di Singapura. Dia editor tulisan di Singapura kan. Dan dia seorang pejuang. Zaman kemerdekaan kan. Dia sama Ismail. Cuma dia tak kena tangkap. Sama Ismail kena tangkap kan. Orang asal 50 tongkat apa semua tu kan. Ashraf kan. Ini semua orang berjuang untuk kemerdekaan melalui tulisan kan. Tapi di antara tu Chris ni dihormatilah. Dia macam bapak lah kan. Jadi di sini sangat Awang, Ashraf semua tu, Allah Hussein kan. Itu semua orang bawah dia dulu. Kerja kat Dewan tu kan. Ada segan silu terhadap dia lah. Tapi sama itu, Chris ni seorang pintar. Dia boleh patahkan cakap orang. Dia luar biasa. Sebab itu orang yang bawah dia tak berani nak, bukan satu hormat kat dia sebagai ketua, sebagai bapa gitulah kan. Apa aja Chris cakap tu dia orang angguk lah kan. Termasuk Chris dia nak uji dia punya pendapat. Jadi dia selalu datang ke bilik saya untuk berdebat. Untuk kacau. Berdebat. Dia tak suka lah orang genggih aja kan. Apakah antara perdebatan Datuk dengan dia dulu? Antaranya soal-soal macam mana? Banyak. Pelbagai tu Satu ialah soal urusan Dewan Bahasa tu sendiri memang kan. Biasa. Kemudian masalah kehidupan penulis lah. Chris ni beza dengan Osman Awang. Dari segi macam mana tu? Beza banyak. Osman Awang ni awalnya romantik, lembut dan tak mau lukakan hati orang kan. Jadi cakap dia berlapik kan. Dia pun lembut. Chris tak ada. Dia tak setuju dia akan hujah. Jadi bukan semua penulis kita mempunyai keberanian ataupun temperamen yang bersedia untuk berdialog secara terbuka. Chris ni saya kata dia tu Minangkabau juga kan. Jadi juga Datuk Minangkabau juga saya tak. Okey. Keminangkabauan dia tu membuat dia pada sikap betul. Dia belajar agama di Sumatera. Kemudian dia pun lulus sekolah Inggeris kan. Dan dia antara saya kira penulis yang tajam berfikir. Wow. Dan saya beruntunglah dapat dia dengan saya dia agak dia rasa lah boleh berdebat lah. Lain tu dia orang dengar je tak membangkang je. Selepas dia bersara daripada Dewan pun dia kerja kat rumah kan. Hampir setiap hari dia telefon saya. Ada je lah benda. Yelah dia dah biasa hidup dia pejabat, hidup intellectual. Kan.
Jadi orang jangan berdebat dengan dia memang patahkan je sebenarnya. Dia orang pandai, orang pintar kan. Datuk ada kerinduan dan keinginan untuk ada mengalami perdebatan tu dengan dia malah ataupun orang-orang macam dia? Dengan Chris ni perdebatan yang lebih bersifat ilmu lah kan. Yeah, of course. Tentu. Tak ada nanti personal. Tak ya, betul, faham. Dan yalah, waktu saya di Dewan Bahasa ni, saya pegawai kan, ketua bahagian. Saya tahu banyak tak suka idea saya, tapi dia orang tak hujah saya. Sebab kan? bos Kecuali satu dua orang macam Datuk Johan Jaafar, Tan Sri Johan. Oh, dah dia. Aidin Muhammad. Ini orang pandai ni, orang petak ni. Ya. Jadi orang macam ni yang menghadapi saya kan. Dan dia orang merangsang untuk ni pemikiran juga Ya. Bawah saya tu dulu banyak orang kata hero-hero sastra lah. Antaranya? Datuk Johan, Syed Jaafar. Dia orang pandai-pandai semua ni. Ya, sudah tentu. Jelas sangat. Secara individu memang orang yang pintar kan. Jadi dia orang ni selalu lah menghujah saya lah kan. Di belakang lagi banyak dia hujah lah kan. Tapi fun. Itulah dia orang perkayakan saya. Ya. Jadi saya memimpin orang pandai waktu itu. Jadi yang untung saya. Saya understand orang pemikir-pemikir kan. Kalau saya memimpin orang budak sekolah, apa saya untung. Benda lain pula belajar ni. Dok, sebagai seorang penulis, seniman, saya nak tanya pendapat Datuk fikiran peranan humor tu, kebolehan untuk humor tu. Okey. Tu satu. Dan adakah Datuk seorang yang humorous?